Kami dari kumpulan 1, sebelum kami memulakan pembentangan, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Saya Hashni Anantapon Subramaniam, seterusnya Nurzawani binti Zulkarnain, Joan Lee Gyunwei, Wong Weni dan Ainul Saada. Seterusnya, bagi kantongan pembentangan, kita akan melihat pengenalan program, pelaksanaan program, dan lampiran dan analisa. Baiklah, bagi pengenalan program, iaitu program borak santai bakal guru starter pack. Jadi program ini bertujuan untuk melengkapkan persiapan mahasiswa dan juga mahasiswi UPSI dari bidang perguruan untuk menjalani latihan mengajar dan mengenal pasti jenis personaliti berdasarkan duk personaliti bagi melancarkan sesi PDPC mereka kelak. Jadi komuniti sasaran bagi program ini ialah seramai 35 peserta dari pelajar semester 5 ISMP. Jadi program ini telah diadakan pada 28 Mei 2022 di platform Google Meet, iaitu secara atas talian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi sekarang saya akan menerangkan tentatif program. Baiklah, pada 7.30 malam, kesemua AJK telah mula bersiap sedia dan sesi pendaftaran mula dilakukan. Pautan Google Meet di-share ke dalam grup WhatsApp peserta dan para peserta juga mula menyertai Google Meet. Tepat pukul 8.05 malam, program dimulakan dengan sesi yang pertama, iaitu sesi borak santai bersama guru jemputan. Program ini berlangsung selama hampir setengah jam dan setelah itu program beralih ke sesi yang seterusnya, iaitu sesi soal dan jawab. Tamat sesi soal dan jawab pada pukul 8.40 malam, program beralih ke sesi yang kedua ataupun sesi yang terakhir, iaitu sesi dot personality. Sesi ini berjalan selama 30 minit dan setelah selesai 30 minit, program diserahkan semula kepada MC yang bertugas untuk majlis penutupan. Pada pukul 9.15 malam, sesi bergambar telah dijalankan dan tepat 9.20 malam, program secara rasminya tamat dan para peserta serta AJK mula bersurai. Berikutan ialah cawangan untuk setiap hari kebelakangan. Nurzawani Zulkarnain ialah pengarah program dan moderator. Ainul Saada binti Muhammad Zafri ialah ibarat pengarah program dan AJK program. Joan Lee Gyunwei ialah setiausaha dan AJK teknikal. Hashni Anantapon Subramaniam ialah MC dan AJK publicity dan ketemu silat. Wong Weni pula ialah AJK teknikal dan AJK bukan tugas khas. Ini tanpa berlengah lagi, saya ingin menjemput panel kita untuk hari ini. Tetapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit latar belakang panel jemputan kita pada malam ini, iaitu Madam Gan Eung Hyong. Beliau mengajar subjek geografi dan juga merupakan guru penolong kanan petang di Sekolah Menengah Kebangsaan Sungai Abong di Muar. Sekarang saya ingin menjemput Madam Gan untuk menceritakan lagi sedikit latar belakang beliau sebelum kita bermula. Silakan. Okay, terima kasih kepada saudari Hashni kan. Tetapi jika kita lihat dari segi stres lah, tekanan dalam PDPC, saya rasa kemungkinan tekanan tu daripada pelajar, iaitu pelajar yang tidak mahu bekerja sama ataupun tekanan daripada pelajar yang selalu tidak hadir ke sekolah, yang akan mengganggu saya untuk menghabiskan sukatan pelajaran sebelum peperiksaan. Tapi mengatasi stres saya lah. Katakan kelas hadapan ataupun kelas hujung, saya selalu menggunakan saranan pihak kerajaan menggunakan PLC.
Okey, PLC tu apakah masuk PLC? Professional Learning Community ataupun komuniti pembelajaran profesional yang mengandungi pelbagai cara, okey, yang bermaksud kolaborasi antara individu guru dengan pihak yang lain, khasnya dengan guru-guru di sekolah. Soalan seterusnya, bagaimana cikgu dapat mengawal kelas yang di dalamnya terdapat pelbagai jenis murid, contohnya yang berbeza dari segi pemahaman atau kemahiran? Round table PK21, pelajar duduk, okey, katakan dalam satu kelas biasa kami membahagikan tempat duduk 5 kumpulan. Okey, 5 kumpulan. Okey, round table 5 kumpulan. Jadi kumpulan 1 ialah aras yang tinggi, pelajar yang cemerlang. Kumpulan kedua juga cemerlang. Mungkin kumpulan yang keempat, yang kelima ialah pelajar yang aras rendah. Okey, walaupun dalam kelas pertama. Okey, jadi apabila kami memberikan soalan, katakan soalan geografi, okey, AC. Okey, jadi pelajar kumpulan 1 dan kedua, itu kami menggunakan, saya menggunakan round table, akan memberikan soalan yang lebih tahap sukarlah untuk dibincangkan dan dibentangkan. Jadi pelajar yang aras rendah dalam kelas tersebut akan diberi soalan yang lebih mudah, okey, dan mereka bincang untuk bentangkan. Jadi itu cara pengajaran yang boleh diterima oleh setiap aras pelajar dan mereka tidak akan terasa macam diabaikan dan mereka seronok belajar. Sekarang kita akan lihat soalan daripada para peserta untuk panel jemputan. Jadi soalan pertama, bagaimanakah cikgu dapat menyesuaikan diri di pelbagai sekolah yang mempunyai budaya berbeza? Melayu di samping bahasa Inggeris saya rasa tak ada masalah. Tetapi apabila saya tukar sekolah ke SMK Sungai Abung Limua, saya menghadapi masalah. Masalah apa? Pelajar Cina, okey, kurang fasih dalam BM. Mereka suka bercakap bahasa Cina dengan saya. Okey, sedangkan saya rasa sebagai guru saya tidak mengajar bahasa Cina dan saya tetap dengan prinsip saya 100% in Malay, 100% in English. Itu saja saya layan. Jadi pelajar pada mulanya, contohlah pelajar tingkatan 1, 2, 3, mereka langsung tidak mahir dalam BM. Tidak tahu, saya cakap mereka tak faham. Saya cakap mereka tidak faham. Tetapi apabila soalan yang sama berulanglah, soalan sama saya tanya, okey, setiap hari saya tanya soalan yang sama gunakan BM, akhirnya mereka mahir. Mereka faham soalan yang saya nak tanya. Okey, katakan dalam subjek mata pelajaran geografi kan. Okey, jadi saya guna soalan yang sama, saya ulang. Jadi akhirnya mereka faham. Jadi maksudnya cabaran saya dekat sekolah baru ialah banyak pelajar yang Cina lah yang sememangnya lemah dalam bahasa Melayu. Okey, kerana saya rasa kemungkinan besar sekolah bandar, okey, dan satu lagi mereka menonton siaran Singapura, siaran televisyen Singapura selain Astro, maksudnya apa? Want to know your personality traits? Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some things to do.
Jadi apa itu dog personality? Okey, jadi dog personality ini dicipta oleh seorang doktor iaitu Richard M. Stevenson. Jadi dog personality ini mewakili personality seseorang berdasarkan 4 jenis burung yang kita dah tengok kan daripada video tadi. Saya harap semua memberi perhatian yang penuh. Apa kami suruh anda lukis kolam renang. Jadi dia sangat berkait rapat, aktiviti melukis kolam renang ni sangat berkait rapat dengan dog ni, di mana kita tengok jawapan untuk lukisan kolam renang ni. Saya akan review satu per satu. Kita tengok yang pertama. Okey, kalau kolam anda yang anda lukis tadi dapat bentuk yang macam tu, yang dia tak fix, dia macam gelembung-gelembung macam tu kan. Yang ni menunjukkan anda berkemungkinan lah anda mempunyai personality daft. Jadi orang yang daft ni dari segi penampilan dia, kita akan tengok dia selalu ataupun lebih senang pakai pakaian yang longgar dan suka duduk dalam berkumpulan. Seorang yang caring. Lepas tu bila dia cakap ataupun dia buat berkomunikasi dengan orang tu, dia macam suka meneneng kepala, ataupun kalau dia ambil gambar tu dia suka macam sengit sikit macam tu. Okey, yang tu dah. Okey, jadi bila kita bercakap tentang starter pack, ini saya relatekan belum lagi. Masih dekat DAF lagi. Okey, terima kasih. Okey, bila kita bercakap tentang starter pack ni dan juga dog personality activity ni, dia sebenarnya untuk kita kenal pasti para pelajar kita nanti. Jadi aktiviti ni anda boleh juga buat dekat dalam kelas. So bila anda suruh mereka lukis tu, mereka lukis, so dapat saja result ni kita boleh tengoklah sedikit tentang dominan dia yang mana satu. Jadi dari situ lebih senanglah kita untuk mengendalikan mereka punya personality, nak deal dengan personality mereka yang berbeza kan. Okey, jadi untuk melayan students yang ada daft personality ni, kita sebagai guru jangan cakap straight to the point. Kita tak boleh bagi arahan yang secara terus. Orang macam ni dia macam takut sikit, dia terkejut macam tu. Okey, jadi untuk layan pelajar yang bersifat daft ni, dia kena berkias-kias dahulu. Kamu kena try beramah mesra dulu, kenal dulu, kemudian baru boleh bagi arahan. Okey, baik. Okey. Okey, saya terangkan berkenaan dengan lukisan saya ni. Apa yang saya dapatlah mungkin dia kena dengan bentuk dia tu, mungkin kena dengan daft ni. Okey, kalau tengok dari segi personality daft ni, dia salah satunya yang kena dengan saya berpakaian longgar. Saya memang jenis yang suka berpakaian longgar lah. Yang tu satu. Lagi apa lupa dah. Dia suka duduk secara kumpulan, kerja dalam kumpulan, friendly, perawat. Betul lah tu. Overall, kalau tengok personality daft ni, dia macam hampir semualah kena dengan saya. Itu je lah kot daripada saya. Okey, baik. Terima kasih Fatin. Kamera. AJK berkenan silakan mengambil gambar. Okey, yang kedua freestyle. So 1, 2, 3, senyum. Jadi itu sahaja untuk hari ini daripada kami. Kami menghargai anda menyertai program kami pada malam ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta dan mohon maaf jika mempunyai sebarang kekurangan daripada pihak kami. Peringatan untuk para peserta bagi mengisi link kehadiran dalam chat box untuk mendapatkan e-sijil. Link hanya akan dibuka bagi 15 minit. Dengan ini kita bersurai. Sekian, terima kasih.